Alright, okay. Okay. Nurul boleh start, Nur? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siapa yang baru masuk, dan kita terus mulakan zero to hero plus zero to hero, lebih kepada kelas asas basic saham dan juga kepada pengenalan kepada IPRAF. Jadi kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Baiklah. Untuk pertama kalinya memperkenalkan diri, saya Nurul Izzah Abdul Ghani, asisten kepada Dr. Rafidah. Jadi saya ingin memperkenalkan siapakah founder IPRAF kita pada hari ini. Inilah IPRAF yang dah mula bermain di BBB Trader. Apakah IPRAF? Okey, apa dia SB, apa dia CCM. Okey, inilah dia. Okey, Dr. Rafidah binti Abdul Aziz, okey, merupakan founder kepada IPRAF, yang mencipta IPRAF itu sendiri. Jadi siapakah Dr. Rafidah ini? Okey, beliau merupakan seorang pensyarah dan ketua jabatan, okey, di bidang sains komputer di sebuah IPT di Selangor. Jadi kita tengok kelulusan yang Dr. Rafidah sendiri ada, okey, merupakan mempunyai degree computer science dari USM. Seterusnya master computer science dari UKN, dan juga memperolehi PhD computer science di bidang artificial intelligence bidang algorithm. UKM, ni bukan calang-calang orang yang boleh buat. Okay, kalau tengok doktor punya kelulusan pun no wonder lah tercipta di IPRAF ni lah ya. Okay, jadi untuk itu saya Nurul ataupun KK Nurul, okay, dikenal saya KK Nurul lah, you all boleh panggil KK saja, okay, dan Dr. Rafidah. Okay, KK nak serahkan majlis ilmu kita pada malam ini untuk kepada Dr. Rafidah seterusnya. Silakan Dr. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Nurul. Clear tak suara saya? Sama Dr. Clear? Clear. Alright. Okay, selamat datang kepada newbie, kita kata newbie lah mungkin bukan newbie tapi newbie kepada IPRAF indicator. Okay, so sedikit pengenalan berkenaan dengan IPRAF. Apa dia IPRAF? Okay, so IPRAF tu stand for apa? So IPRAF ni adalah maksud dia EP tu adalah entry price. Okay, so yang RAF tu nama saya lah, Rafidah. Okay, so masalah yang sebagai seorang trader, okay, so kita tak terlepas daripada masalah utama kita, iaitu kita tak tahu hala tuju sesuatu kaunter sebelum maksudnya hala tuju sesuatu kaunter selepas kita membeli saham bagi kaunter tersebut. Okay, jadi untuk menyelesaikan masalah trader, okay, dan sebenarnya adalah masalah saya lah dulu tu. Okay, so macam mana kita nak selesaikan masalah itu? So saya alhamdulillah dapat mendevelop IPRAF ini, di mana IPRAF ni dia dapat meramalkan pergerakan harga saham. Okay, maksudnya bila kita tengok carta ataupun chart di TradingView menggunakan IPRAF indicator, so kita dapat meramal sama ada kaunter saham tu akan membuat kenaikan
ataupun penurunan. Okey. Jadi kita boleh buat keputusan sama ada kita hendak beli ataupun kita perlu jual sesuatu saham itu berdasarkan indikator EPRAF. Okey. So hopefully indikator ini dapat memberi manfaat dan dapat menyelesaikan masalah trader lah. Okey. Alright. So untuk hari ni adalah kelas Zero to Hero, di mana kelas ini adalah daripada trader yang baru nak mula trade. Jadi saya akan ajar daripada awal, daripada akaun CDS, sehinggalah nanti kepada SOP jual dan beli menggunakan EPRAF indicator. Alright. So tanpa melengahkan masa, saya akan share skrin dulu. Belum lagi doktor? Kejap. Okey. Dah okey. Dah. Okey, pertama sekali adalah 3 perkara asas yang kita perlu tahu sebelum kita nak melabur saham. Okey. So fokus kita adalah untuk labur saham di Bursa Malaysia dan di US market. Okey. So sebelum kita nak mula, kita kena tahulah apa itu saham. Okey. So sebelum ni mungkin ada yang biasa kita dengar dia kata saham ni adalah skim cepat kaya, ataupun ada juga kalau orang dulu-dulu ataupun mak-mak kita dia kata saham ni adalah judi. Pernah dengar kan? So ada juga kata saham ni haram. Sekarang pun ada kawan-kawan saya pun kata halal ke? Okey. Ada yang kata saham ni diikut nasib lah, nak untung ataupun nak rugi. Okey, so sebenarnya apa yang difikirkan ataupun yang diperkatakan tentang saham ni semua adalah salah. Ini adalah pemahaman yang salah. So apa dia saham? Okey, so saham itu adalah sebenarnya saham itu adalah perniagaan. Okey, so apa yang diniagakan tu? Okey. Sebelum kita nak tahu apa yang diniagakan, so kita kena tahu apa dia saham. Okey. So saham tu adalah IPO. Okey, IPO ni maksudnya initial public offering yang dikeluarkan oleh sesebuah company ataupun syarikat untuk dia mendapatkan modal untuk dia kembangkan bisnes ataupun untuk dia bayar hutang lah. Okey. Contoh Mr. DIY. Kalau yang terbaru ni Farm Fresh kan, dia dah dah boleh register untuk beli IPO Farm Fresh. Tarikh akhir dia 31 Disember. Okey. Jadi syarikat-syarikat yang nak mengembangkan dia punya bisnes ni, so dia terbitkanlah IPO ni. Okey. So kita pun belilah IPO ni, itu saham ni. So bagaimana kita boleh untung dengan kita melalui perniagaan saham ni adalah yang pertama, sekiranya sebuah company tu dia bagi kita dividen, ataupun melalui yang biasanya adalah capital gain, di mana kita membeli saham bagi syarikat tersebut pada harga yang rendah dan kita jual semula pada harga yang tinggi. So inilah yang kita akan menggunakan EPRAF indicator ni untuk kita berniaga saham dan kita mendapat keuntungan melalui capital gain. Kita beli pada harga yang rendah dan kita jual pada harga yang tinggi. Alright. Okey. So kita dah tahu apa itu saham. So macam mana kita nak beli? Macam mana kita nak beli saham tu? So untuk beli saham, pertama sekali perkara yang perlu ada adalah kita perlu membuka akaun CDS. Akaun CDS macam akaun kalau simpanan kita ada akaun simpanan ataupun akaun semasa kan. So untuk saham, untuk trade, kita perlukan ada akaun CDS. So akaun CDS ni boleh didaftarkan di mana-mana bank yang ada investment bank, contohnya RHB, Maybank, UOB, ada beberapa lagi bank. Dan
ada juga melalui broker, contoh Rakuten dan M+. Okay. So dia punya yuran ataupun fee yang dikenakan untuk buka akaun CDS ni, kalau di bursa hanyalah RM11. Dan kalau kita nak trade global market, maksudnya selain daripada bursa Malaysia, contoh kita nak trade US market, so kita perlu install MIDF Invest. Okay. Application tu di mobile apps. Application tu adalah application mobile apps dan kita install di handphone kita. Okay. So dekat situ nanti ada guideline dia untuk register dan dia punya cost hanyalah RM1. Okay. Itu yang kita perlu ada sebelum kita nak beli saham. Okay. Yang kedua, modal lah. So modal ni bergantung kepada kita. Okay. Berapa modal yang kita nak letak di dalam akaun kita tu. Okay. So kalau bursa, saya suggestkan minimum perlu ada 1,000 dan untuk global minimum perlu ada 1,500. Okay. Okay, ini contoh paparan menggunakan handphone bagi saya ini adalah paparan. Contohnya macam saya dah buka akaun CDS dengan RHB Bank. So ini adalah paparan aplikasi daripada RHB Bank untuk saya beli dan jual saham di Bursa Malaysia. Okey. So ini adalah paparan menggunakan handphone lah. Okey, aplikasi tu. Okey, kalau kita tengok yang ni adalah kotak-kotak banyak ni, ini adalah kaunter kita panggil kaunter, ataupun satu kotak ni mewakili syarikat. Okay, syarikat-syarikat yang berdagang di Bursa Malaysia. Okay, so kalau kita klik satu, kita nampaklah ini. Ini adalah satu syarikat yang berdagang di Bursa Malaysia. Okay, ini adalah paparan menggunakan PC. Okay, maksudnya RHB punya paparan menggunakan PC. Okey, untuk beli dan jual, okey, kalau di handphone kita biasa kita beli dan jual di handphone je, okey. So dia ada aplikasi dia. Okey, so macam tadi ni kita klik counter yang kita nak beli. Okey, so bila kita dah belajar trade ni, bila saya sebut counter, bukanlah counter bayaran ke, counter dekat shopping ke, bukan Bila saya sebut counter tu maksudnya adalah company ataupun syarikat. Okey. So ini adalah satu kaunter. Okey, kalau kita tengok dia ada harga pembuka. Okey, maksudnya harga market, bila market buka berapa harga dia letak, harga permulaan. Okey, last ni adalah harga pada market tutup. Okey, ada dia letak harga tertinggi dan harga terendah. Ini paparan untuk satu hari. Okey, so bahagian ni adalah bahagian untuk orang jual, Q untuk jual, yang ini Q untuk beli. Okay. So kalau untuk membeli, kita nak beli, kita just klik button buy. So dia akan pergi ke bahagian order pack ni. Okay. So dekat sini kita masukkan quantity. Okay. Okay, quantity ni, okay, kalau di bursa minimum size ataupun minimum unit yang kita perlu beli, yang kita maksudnya minimum yang kita boleh beli adalah 100 unit. Okay, maksudnya kena start beli dengan 100, dia tak boleh bawah 100. Okay, kalau di bursa bilangan unit yang perlu dibeli adalah 100 dan ke atas dan dalam gandaan 100. Okay, contoh 100 ataupun kita nak beli 5,000, 3,000 boleh. Tapi kita tak boleh beli dalam contohnya 101 ataupun 350, tak boleh. Dia kena dalam gandaan 100. Okey, 1,100, 2,300. Dia tak boleh 2,350, tak boleh. Okey, so dalam gandaan 100 dan minimum adalah 100. Okey. Kalau di global,
di MIDF. Kalau kita guna MIDF untuk membeli saham di global, di US market contoh, minimum minimum trade, maksudnya sekali kita beli tu adalah perlu 50 USD. Jumlah kita beli tu adalah 50 USD. Bermaksud sekiranya satu unit saham berharga 25 USD, jadi kita perlu beli 2 unit saham. Okey, sebenarnya di global ataupun di US market kita boleh beli minimum 1 unit sahaja. Okey, cuma bila kita mendaftar di MIDF, so dia perlukan dia letak syarat minimum kena 50 USD. Bermaksud sekiranya saham berharga 25 USD, kita perlu beli 2 unit. Okey, alright, so itu berkenaan dengan kuantiti. Okey, lepas tu dekat bahagian price ni kita meletakkan harga seunit saham tersebut. Okey, berapa harga seunit saham yang kita nak beli. Lepas tu kita masukkan trading pin. Okey, so trading pin ni yang kita daftarkan dengan kita punya remiser lah, bank ke, okey, ataupun kalau di MIDF yang kita setting tu lah. Okey, and then kita klik button buy. Okey, untuk jual pun sama juga, masukkan kuantiti, masukkan harga kita nak jual, harga seunit. Okey, bukannya kalau kita nak jual 5,000 unit, dekat sini kita letak harga seunit. Tak perlu darab-darab, letak satu unit tu harga berapa kita nak jual. Kalau 20 sen lah letak kat sini. Okey, lepas tu masukkan trading pin dan klik button sell. Okey, then dia akan pergi kat paparan order status. So kalau dah complete, kita dapat beli, so dia akan keluar lah beritahu dah complete. Kalau jual pun, kalau dah match, dia akan inform dekat order status. Okey. Okey, ini berkenaan dengan candlestick. Okey, candlestick ni adalah penting untuk kita guna semasa kita melihat chart nanti. Okey, so macam mana terbentuknya candle berwarna hijau dan candle berwarna merah. So dalam trade ni, dia candlestick ni dia ada dua color sahaja, sama ada hijau ataupun merah. Okey, so kalau hijau bermaksud harga naik, kalau merah bermaksud harga turun. Okey, contoh dekat sini, candle ni berwarna merah kerana harga open dia, ini harga open dia lebih tinggi daripada harga tutup. Harga last ni, harga open lebih tinggi daripada harga tutup. Jadi bermaksud berlaku penurunan harga. Sebab tu dia berwarna merah. So kalau body dia ni berwarna merah, dia punya shadow atas dan bawah dia ni mesti warna merah. Okey. Shadow atas ni ataupun tocat atas ni adalah menunjukkan harga yang tertinggi yang dicapai pada hari tersebut. Okey, kalau dekat bahagian sini dia tunjukkan harga yang tertinggi dia 0.21. Okey, yang ini lowest adalah harga terendah pada hari tersebut. Okey, kat sini 0.165. Okey, so dia jadi warna merah kerana berlaku penurunan harga, di mana harga open lebih rendah, harga open lebih tinggi daripada harga tutup. Okey. Okey, contoh yang ni pula. Okey, candle ni. Okey, kalau tengok candle ni, dia tak ada echo. Dia ada tocat di atas. Kenapa dia tak ada echo? Okey, so kita tengok harga open dia berwarna merah. Kalau merah maksudnya open dekat atas, close dekat bawah. Okey, so open dia adalah 0.855, close 0.815. Okey. Harga tertinggi adalah 0.86. So dia ada tocat dia 0.86.
harga terendah 0.815 adalah sama dengan harga tutup. Okey, harga terendah sama dengan harga tutup. So sebab itulah dia tak ada ekor bawah. Okey, sebab harga tutup sama dengan harga yang paling rendah dia. Okey, so dia jadi warna merah sebab berlaku penurunan. Open dekat atas, close dekat bawah. Okey, ni kena faham ni, open and close ni. Sebab kita akan guna dalam ikraf kita akan guna perkataan close. Okey, close di bawah line hijau, tutup di bawah line hijau. Maksudnya inilah harga tutup. Okey. Okey, kalau kita tengok candle yang berwarna hijau, okey, bermaksud ini berlaku peningkatan harga. Okey. Ini open dekat sini, open dekat bawah, close dekat atas. Okey, kalau kita tengok sini open dia 0.97, sini tutup 1.22, sini 1.22, harga tertinggi 1.24. Okey, so harga tertinggi 1.24, tocen atas ni. Harga terendah 0.97. Okey, 0.97 adalah sama dengan harga open. So sebab tu dia tak ada tocen yang bawah. Tak ada echo. Sebab harga open sama dengan harga yang paling rendah dia. Harga paling rendah adalah harga open. Okey. Body berwarna hijau kerana berlaku peningkatan harga di mana harga open di bawah, harga close di atas. Okey, so body dia jadi warna hijau. Okey, yang ini pula, okey, kalau kita tengok merah ni sebab berlaku penurunan harga. So kalau candle merah, kita tahu open dia dekat mana. Kalau candle merah dia berlaku penurunan harga. So kalau berlaku penurunan harga, open dia dekat atas, close dia dekat bawah. Okey. So open dia 1.11 dan tutup dengan 1.06. Okey. Harga tertinggi sama dengan harga open dan harga terendah sama dengan harga tutup. Sebab tu dia tak ada tocen atas dan dia tak ada echo. Okey, sebab harga tertinggi sama dengan harga open dan harga terendah sama dengan harga tutup dekat sini. Okey. Right. Okey, so kita dah tahu tadi saham tu apa, kita dah tahu macam mana nak beli saham tu dengan kita perlu ada akaun CDS. Okey. So macam mana kita nak pilih counter? Maksudnya macam mana kita nak pilih syarikat mana yang berpotensi untuk membuat kenaikan harga. Okey. Okey, so untuk kita tahu counter mana yang berpotensi, kita perlu tahu tentang fundamental analysis dan kita perlu tahu tentang technical analysis. Okey, so apa dia FA dan apa dia TA. Okey, so FA fundamental analysis. So apa yang kita perlu tahu tentang FA ni? Maksudnya FA tentang sesuatu syarikat yang kita nak beli saham dia tu. So kita perlu tahu tentang prestasi syarikat tersebut. Kita perlu tahu tentang bagaimana potensi syarikat tersebut akan berkembang pada masa akan datang. Okey. So kena tahu juga tentang return on equity syarikat, dividend yield untuk syarikat, earning per share ataupun EPS syarikat dan market capitalization. Okay, so benda-benda ni semua kita nak tahu kat mana? Benda-benda ni semua kita boleh tahu di laman web Bursa Malaysia, ada dah. Okay, kalau di global kita boleh tengok dekat Traditix, kita boleh tengok dekat Webull, kita boleh tengok dekat Yahoo Finance. Okay, untuk dapatkan maklumat tentang sesuatu company. Okey, yang kedua kita perlu tahu technical analysis. Okey.
Ilmu tentang technical analysis sangat luas, tidak terhad kepada apa yang saya letak dekat sini, tidak terhad kepada support resistance, moving average strategy, MACD, checking money flow ke, ataupun DMI, RSI, chart pattern. Dia sebenarnya banyak sangat, okay? Banyak sangat technical analysis. So untuk jadi trader yang bagus, okay, sebenarnya kita perlu tahu FA dan TA. Okay. Okay, so kalau tengok banyak benda yang kita perlu tahu sebelum kita jadi trader yang berjaya. Okay, so tapi jangan risau sebab dengan ePraf, okay, saya dah buat shortcut dah, okay, tanpa perlu tahu terlampau banyak sangat ilmu TA. Nak tahu boleh, nak kaji boleh, tetapi kalau nak shortcut, so inilah caranya. Okay, so untuk shortcut hanya perlu ada account CDS dan perlu ada TradingView account. Okay, so perlu ada account CDS dan perlu register di tradingview.com. Register free saja, macam register email. Dekat e-learning platform pun saya dah letak macam mana nak register dengan TradingView untuk dapatkan username TradingView. Okay, sebab bila ada username TradingView, barulah saya boleh invite tuan-puan untuk menggunakan ePraf indicator. Okay. So under TradingView ni kita akan menggunakan filter dan indicator ataupun filter dan chart. So dekat chart tu nantilah yang ada ePraf indicator. Okay. So ini adalah contoh paparan TradingView. Okay. So bila kita type tradingview.com, so kalau macam saya dah ada account dia, so dia akan keluarlah gambar kita. Kalau kita letak gambar username kita, okay. And then bahagian yang penting untuk kita, okay, adalah bahagian chart dan bahagian screener ni, okay. Dekat screener ni nanti ada filter, okay. Okay, kenapa kita perlukan filter? Okay. Okay, kita perlukan filter ni sebab kalau di bursa dia ada 900 lebih lah counter. Yang ni data ni pada 2020. So sekarang ni dah bertambah dah. Okay, so dia ada, mungkin dah sekarang ni 900 lebih, dah dekat 1000 ke. Okay, so terlampau banyak sangat company. Okay, so macam mana kita nak pilih? Macam mana kita nak pilih company mana yang terbaik? Okay, so sebab itulah kita perlukan filter. Kalau di global dia ada 6,000 lebih. Kalau di US market ada 6,000 lebih company yang di NYSE dengan Nasdaq ni. So macam mana kita nak pilih daripada 6,000 company ni? Okay, sebab tu kita perlukan filter. Okay, so bila register ataupun bila subscribe ePraf, okay, so saya akan bagi e-learning platform. So dekat e-learning platform tu saya dah sediakan nota dan video sekali untuk macam mana you all setting filter ePraf ni. Okay, so ada 6 jenis filter. Okay, ada 6 jenis filter, iaitu ePraf Pro 1. Okay, ePraf Pro 1 ni, okay, biasanya kita boleh guna untuk cari counter yang swing BTST. Okay, maksud swing, sebelum tu lah maksud swing ni adalah kita membeli sesuatu counter ataupun membeli sesuatu saham dan kita menjual semula saham tersebut sama ada pada hari yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maksudnya kita tak beli dan terus jual. Kalau kita beli pada waktu petang dan kita jual pada waktu pagi, itu kita panggil BTST.
iaitu buy today, sell tomorrow. Okey. Kalau intraday pula, okey, dia beli dan jual pada hari yang sama. Kalau scalper pula, dia beli dan jual sesuatu counter tu banyak kali. Maksudnya transaction untuk beli dan jual tu dia buat banyak kali dalam satu hari. Dia beli, dijual. Lepas tu dia beli balik, dijual balik. Itu maksudnya adalah teknik scalpel. Okay. So ada 4 jenis lah trader. Okay, untuk filter, okay, so dia ada Pro 1 ni dia lebih kepada volume leaders. Okay, so biasanya kita akan guna untuk cari TC ataupun trigger candle. Pro 2 dia adalah counter-counter yang membuat kenaikan untuk new 52 week high. Okay, so dekat sini kita cari TC lah. Maksud teknik ni adalah teknik masuk. Nanti saya akan ajar lah teknik masuk dia, pintu TC. Okay. Yang Pro 3, okay, Pro 3 ni dia lebih kepada counter-counter yang untuk kita swing. Okay, macam itulah. Okay. Yang premium, okay, premium pun sama, VVIP dan super VVIP. Yang ini biasanya kita mencari pintu masuk silang, buy signal ataupun CCM. Okay, ada satu lagi filter, sebenarnya saya tengah testing lagi untuk mencari pintu SB, okay, iaitu pintu yang ke-6 yang saya baru announcekan, iaitu pintu sauk bawah. Okay. Okay, apa dia indikator? Okay, indikator adalah satu alat yang membantu kita, okay, untuk kita membuat keputusan sama ada kita boleh beli sesuatu saham pada company tersebut ataupun tidak. Adakah pada waktu sekarang ni masa yang sesuai untuk beli saham counter tersebut, ataupun adakah pada waktu sekarang ni adalah masa yang sesuai untuk kita jual saham tersebut. Okay, itu sebab tu kita perlukan indikator. Okay. Sebelum pada awal masa saya trade dulu, saya tak ada indikator. Okay. Dan saya trade ikut-ikut je. Orang kata counter ni nak naik, so saya pun beli. Orang kata counter tu turun, kan, dia ikut-ikut orang cakap buy call. Okay. Lepas tu kita tengok dekat bila market buka, kita tengok counter yang aktif tu, counter tu lah yang kita nak beli. So bila kita beli, esoknya dia jatuh. Sebab sebenarnya masa tu orang jual. Kita tengok, kita tak tahu, kita tak ada indikator, so kita main beli je. So sebab itulah selalunya bila kita trade tanpa ilmu, okay, biasanya kita akan jadi bila kita beli, esoknya counter tu turun, tergolek-golek dah dia turun. Lepas tu kita pun jual. Lepas kita jual tu, dia terbang setinggi-tingginya. Kan memang sakit hati lah, kan. Okay, so sebab itulah kita perlu ada ilmu. Okay. Okay, kalau kita tengok sikit lah video ni. Okay. Okay, ini perkara biasa lah. Perkara biasa yang akan berlaku kalau kita tidak mematuhi lampu isyarat lah di jalan raya. Okay, jadi perkara yang sama jugalah akan berlaku, okay, apabila kita tidak mematuhi lampu isyarat di dalam trading. Iaitu lampu isyarat dalam trading ni adalah line-line di EPRAF, iaitu EPRAF indicator. Okay, so saya design EPRAF indicator untuk mudah je. Dia sebenarnya adalah traffic light. Okay, untuk menentukan sama ada kita boleh beli ataupun kita perlu jual. Okay, kalau dah lampu merah ataupun dah tengah downtrend, memang tak boleh nak belilah. Okay, so EPRAF adalah traffic light di Bursa Malaysia dan di global market. Okay, actually EPRAF ni boleh je digunakan untuk gold, untuk FCPO, untuk crypto, untuk forex. Okay, tetapi saya fokus kepada Bursa Malaysia dan global market. Right.
So EP rough indicator, okay, insyaAllah dengan adanya EP rough indicator kita boleh sukses dalam trading, okay, dan kita boleh buat profit. Hari-hari kita boleh buat profit insyaAllah. Okay, so traffic light dalam EP rough indicator, okay, so ni dah masuk dah EP rough indicator ni. So traffic light dia mudah sahaja, okay, iaitu traffic light hijau apabila line hijau di EP rough ni ada line hijau. Kita tengok line hijau dan line merah. Okay, so sekiranya line hijau berada di atas line merah. Ini contoh line hijau berada di atas line merah. Ni line merah kan? Okay, so inilah traffic light hijau bagi EP rough. Okay, so pada waktu ni adalah pada waktu fasa uptrend, di mana harga sedang naik, dan pada waktu ni lah waktu yang selamat untuk kita beli ataupun untuk kita simpan sesuatu counter yang kita dah beli. Okay, tetapi traffic light merah ni menyala apabila line merah dah berada di atas line hijau. So kita tengok dekat sini, line merah berada di atas line hijau. Okay, so line hijau di bawah, line merah di atas. So ini menunjukkan fasa downtrend. Okay, di mana harga akan turun dan memang tidak boleh kita beli pada waktu downtrend, kecuali nanti kita ada kecuali bila pintu EP rough telah terbuka untuk kita shopping di downtrend. Okay, lepas ni saya akan masuk pintu-pintu shopping. Alright. Okay, so fokus kita adalah pada line berwarna merah dan hijau. Okay, so bila merah berada di atas hijau bermaksud lampu isyarat merah. Okay, so fasa downtrend. Tetapi bila hijau berada di atas merah bermaksud fasa uptrend. Okay, lampu isyarat hijau. Right. Okay, ini adalah chart di TradingView. Kalau kita buka, ini adalah chart. Kita panggil dia naked chart. Okay. Kalau dalam bahasa Melayu, malu sikit nak sebut. Okay. Okay, so kita panggil dia naked chart. Chart ni, okay, macam mana kita nak tentukan pada waktu bila kita nak beli? Okay, contohlah kita tengok ni, dia okay, sebelah sini belum ada lagi. Okay, contoh dia tengah turun dan kita nampak ada satu candle kat sini warna hijau. Okay, so kita rasa inilah pada waktu inilah permulaan fasa uptrend. Okay, so kita akan beli dekat situ. Tetapi inilah yang berlaku. Okay, biasanya kita beli, selepas tu dia turun dan turun. So kenapa ni berlaku sebenarnya? Okay, bila kita beli dia turun, sebab kita beli pada tempat yang salah. Okay, sebab kita beli pada waktu yang downtrend. So ini adalah chart yang sama tapi ada line EP rough, adanya EP rough indicator. So nampak bila ada EP rough indicator, kita nampak yang tempat kita beli tadi ni adalah di fasa lampu isyarat merah, iaitu line merah berada di atas line hijau. Okay, so pada waktu ni memang bukan waktu yang sesuai untuk kita beli, sebab pada waktu ni dah ada lampu isyarat merah, dah menyala. Okay, sepatutnya kita beli pada lampu isyarat hijau apabila line hijau berada di atas line merah. Okay, kalau kita tengok yang bulat ni, okay, apa dia, bila merah cross up hijau, line merah cross up hijau, so bermulalah fasa downtrend kat sini. Okay, apabila hijau cross up merah, so dekat sinilah permulaan fasa uptrend, lampu hijau. Okay, so bila line hijau berada di atas line merah bermaksud traffic light hijau.
apabila line merah berada di atas line hijau bermaksud traffic light merah. Okay. Alright. Okay, kalau dalam ePIRAF, okay, salah satu pintu untuk keluar adalah apabila kita tengok line hijau ni dia start menunduk. Okay, bila line hijau dah start menunduk, ini adalah hints untuk kita bagi tahu kita dah boleh keluar, sebab kemungkinan harga akan turun dulu. Okay, sebab dia dah penat dah mendaki. Okay, so ini adalah petanda ataupun pintu, salah satu daripada 6 pintu untuk keluar di ePIRAF indicator. Alright. Okay, jom kita test sekejap. Saya nak minta jawab lah siapa yang ada dekat sini, terutama yang newbie, sebab nak tahu faham ke tak faham. Sebab benda penting yang perlu kita tahu di ePIRAF adalah fasa uptrend dan downtrend. Okay, so boleh tulis dekat ruangan chat, okay, sama ada ini adalah fasa uptrend ataupun downtrend. Okay, so kalau kata ini adalah fasa uptrend, so sila type U. Kalau fasa downtrend, sila type D. Boleh tak, saya nak tahu. Right. Uji diri anda. Kan? Teori dah belajar, praktikal pula. Alright. Okay, so ini betul ini adalah fasa downtrend kerana line merah berada di atas line hijau. Okay, fasa downtrend. Okay, kita test lagi. Di bahagian A ni. Okay, apakah fasa dia? Uptrend ataupun downtrend? Boleh tak jawab? Okay. Alright. Okay, so ini adalah fasa downtrend. Okay, bila merah berada di atas hijau. Okay, so B. Okay, good. Dah laju dah. Alhamdulillah. Okay, so B adalah fasa uptrend kerana line hijau berada di atas line merah. Okay, C. Okay, alright. Okay, Alhamdulillah. So C adalah fasa downtrend. Okay, betul. Okay, line merah berada di atas hijau. Dan D adalah fasa okay, dah laju. Alhamdulillah. Okay, D adalah fasa uptrend. Okay, lepas. Ada lagi. A. Fasa A adalah laju-laju. Fasa A adalah alright. Okay, downtrend. Okay, A downtrend. B. Okay, Alhamdulillah. B, alright. B adalah uptrend. Bagus walaupun saya letak B ni saja, saya saja letak B ni dekat bahagian bawah supaya fokus dia dekat line merah. Tapi dia pandai, dia tengok line hijau atas. Okay, macam tu lah anak murid yang bagus. Okay. Okay, cikgu kan dia pandai trik-trik sikit kan. Okay, so B adalah fasa uptrend. Alright, lulus lah tu. Okay, C. Okay, alright, C adalah fasa downtrend. Okay, test lagi. A adalah A adalah lagi betul ke A? Ada yang tak jawab lagi. A adalah fasa uptrend. Okay, pandai. Okay, A adalah fasa uptrend, B adalah fasa downtrend. Okay, bagus Cik Azlan. C adalah uptrend. Okay, good. D downtrend. Okay, last one. E adalah uptrend. Okay. B
B B downtrend. downtrend. Okay, so C. C up lah. Okay, C up. Ni bahagian ni. D ni Bahagian D ni dia sini ke? Bahagian sini. ni macam down lah. Down. Downtrend. Okay, downtrend sebab Downtrend. downtrend sebab line merah dekat atas. Seronok lah saya kalau you all buka mic. Okay, E adalah E uptrend. E uptrend. Uptrend. Okay, so lulus dah ni. Dah boleh jadi nujum 4 belalang lah. So Wah, Tahniah. tahniah. Kalau Doktor, Ya. kalau ada group by call, dia orang bagi counter, you all dah boleh jawab. Ya. Lepas ni kalau dia orang bagi by call tu buka chat tengok. Lepas tu bagi balik kat dia. Okey. Okey, so kalau perasan kalau perasan walaupun inilah sebenarnya epiraf yang sebenar. Okey. Kalau tengok awal tadi ni saya bagi 2 line je. Okey, sebab kita nak belajar fokus kepada 2 line untuk menentukan uptrend dan downtrend. So bila saya bagi banyak line pun you all dah faham. Fokus adalah kepada line hijau dan merah untuk menentukan sama ada sesuatu kaunter tu berada di fasa uptrend ataupun downtrend. Okay, so dah lepas lah ni. Traffic light dah lepas. Alright. So bila traffic Ada light yang tanya tu. ada yang tanya. Nurul, tengok. Okay, doktor, tak tengok based on graf ke? Jap. Kita tengok graf yang terkini kan doktor kan? Kita tengok line merah mana? tu. Oh, tak Cik tengok. Ahmad. Okey, yang Sebab ini graf kita naik tapi line downtrend. Graf tu naik tapi nampak naik tapi downtrend kata dia. memanglah. Betul. Sebabnya dia dekat sini dia naik, okey, tapi dia buat penurunan sedikit dekat sini. Lepas tu dia naik balik, okey. Sebab tu nanti lepas ni kita akan belajar. Kalau dia buat penurunan dekat sini. So bila masa kita nak beli? Okey, sebelum dia naik. Sebab actually graf ni ini adalah full yang saya dah tunjuk dia ada turun naik. Kalau kita tengok dekat hujung ni. Kalau kita tengok dekat hujung graf ni. So dia berada di fasa uptrend ke downtrend. Inilah penting kita tahu uptrend ke downtrend, okey. So kalau kita tengok kalau kita tengok contohlah ini adalah candle yang terakhir pada hari ini. Inilah candle yang tadi. Okey. Jadi kita tengok buka counter ni, kita tengok ini adalah fasa uptrend. Okey. Okey, faham Okey. So keunikan epiraf indicator, okey, dia mampu meramal pergerakan harga. Setuju tak? Setuju. Tak setuju tak boleh tu kita dah tak adalah. Ikhlas. Okey. So dengan epiraf indicator, okey, you all boleh tahu sesuatu counter tu akan membuat kenaikan harga ataupun penurunan harga berdasarkan line hijau dan line merah. So kalau dia uptrend, so memang maksudnya dia sedang membuat kenaikan harga. Kalau dia downtrend, maksudnya harga semakin turun. Sebab tu kalau tengok dekat grup umum ada yang tanya saya counter yang dia minta saya tengok kan. So memang kalau downtrend tu memang agak sedih lah bila saya nak jawab pun rasa macam sedih sebenarnya. Sebab dia tengah pegang counter tu. Sekali tu tengok counter tu, saya tengok pun Allah Akbar, tengah turun. Okey. Sebab tu perlu kita tahu sama ada sesuatu counter tu berada di uptrend ataupun downtrend sebelum kita masuk. Okey. Okey, so dengan epiraf indicator insya-Allah semua orang terutama 0B pun boleh buat profit. Okey, sebab teknik dia hanyalah untuk fokus kepada line hijau dan merah. Okey. Tak perlulah pening kepala dengan technical analysis yang dah macam-macam tu. Okey, sebab saya melalui epiraf indicator saya dah kompreskan kebanyakan ilmu-ilmu yang technical analysis tu untuk memudahkan. Okey. Contoh kita nak beli nanti kita kena tengok MACD dan stokastik. So tak perlulah nak kaji macam mana MACD tu, macam mana stokastik tu. Just perlu tahu MACD cun macam mana, stokastik cun macam mana. Okey? Untuk kita gunakan.
Okey, so kita pergi dekat penerangan line epiraf. Ni dah habis dah ni. Okey, ni saya baru nak masuk sini. Okey, so dekat bila subscribe epiraf akan dapat 3 indikator. Okey, so 3 indikator ni memang sesuai untuk TradingView free, sebab kalau kita register TradingView yang free tu, dia allow dalam satu masa hanya 3 indikator. Okey, so ni 3 indikator telah mencukupi untuk kita buat keputusan untuk kita beli ataupun jual. Okey. Okey, so ini di epiraf. Okey, yang main epiraf yang main. Okey, so fokus kita adalah kepada line yang berwarna hijau dan merah, macam tadilah. Okey, so bila hijau berada di atas merah, fasa uptrend, merah berada di atas hijau, fasa downtrend. Okey, itu first. Bila kita buka je chart, itu first yang kita tengok. Okey, uptrend ataupun downtrend. Okey, so selepas tu kita nak cari counter, nanti kita kena tengok juga kalau susunan color dia bentuk macam ni. Susunan dia ikut formula harga paling murah orang beli, iaitu hijau, harga hijau H. Okey, paling tu purple, merah, murah, orange orang biru beli. Okey, so kalau diikut susunan color harga paling murah orang beli, okey, so biasanya counter ni akan membuat kenaikan. Okey, maksudnya kalau kita tengok dia baru je, susunan color tu baru je, maksudnya kita boleh simpan untuk beberapa hari. Okey. Yang ini kalau kita tengok yang lorong ni adalah Bollinger Band ataupun nama manja dia BB. Okey, so dia ada upper BB, ada lower BB, ada middle BB. So middle BB ni adalah yang line warna purple. Okey, line warna purple ni dia macam waist juga, sama dengan line ni hijau. Okey, so kalau dia mendongak, maksudnya harga naik. Kalau dia mendatar, maksudnya harga tu sideways je, dekat situ-situ je. Kalau dia dah tunduk, maksudnya harga pun akan turun. Okey. Kalau Bollinger Band pula, kalau dia biasanya kalau candle-candle yang berada di luar dan terkeluar dengan upper BB, dia akan masuk semula. Maksudnya bila dia dah keluar, dia akan turun sedikit. Macam tu. Okey. Okey, ini yang berada di epiraf. Okey. Yang ini adalah di epiraf support 1. Okey. So epiraf support 1 dia ada line berkembar. Line berkembar ni biru dan merah. So line berkembar ni kita panggil dia line MACD. So MACD yang cun apabila line biru berada di atas merah dalam keadaan biru yang mendongak. Okey. Tetapi kalau biru dah start bengkok, dah start tunduk, ni dah tak cun. Okey. Dan yang paling cun apabila kita dapat jumpa MACD yang baru bersilang di atas paras kosong. Ni kosong. Dia baru bersilang, maksudnya biru cross up merah di atas paras kosong. Itu yang paling cun. Okey. Yang hijau ni adalah momentum. So kalau momentum tu bergerak ke atas, maksudnya dia menolak harga untuk naik lagi. Tapi kalau momentum dah turun ke bawah, maksudnya harga pun akan turun. Okey. Yang warna purple ni adalah Chaikin Money Flow, yang di mana dia menunjukkan kalau bawah kosong adalah kawasan bearish, atas kosong adalah kawasan bullish. Okey, so cara baca dia kalau daripada kawasan bearish dia bergerak ke atas ke kawasan bullish, bermaksud harga akan naik. Okey, tetapi bila dia daripada atas dia masuk melepasi kosong dan ke bawah, tembus ke bawah, bermaksud harga akan turun. Okey. Tetapi untuk
keputusan untuk kita membeli sesuatu kaunter, biasanya kita fokus kepada line MACD je. Okay, line hijau dan line purple ni biasa kita nak tahu je lah. Okay, nak tahu so sekarang ni dekat kawasan mana. So kalau kita tengok dia nak mendongak, kalau macam ni memang cun lah purple dengan hijau dua-dua mendongak. Semua di epiraf kalau semua yang mendongak tu memang cun. Kalau yang dah menunduk tu dah tak cun lah. Okay. Okay, ini adalah epiraf support 2. Okay, di support 2 sama dengan support 1, kita fokus line berwarna biru dan merah. Okay, so biru, terutamanya line biru, kita nak biru yang mendongak. Kalau biru yang dah bengkok, kita tak nak. Okay, sama juga di support 1 tadi, MACD tu, biru dah bengkok kita tak nak. Okay, kita nak biru yang mendongak. Okay, untuk stokastik, bacaan yang elok adalah pada stokastik yang berada di 20 dan 80. Okay, so maksudnya kalau dia 20 dalam keadaan mendongak, bermaksud dia baru nak buat kenaikan. Maksudnya kita beli saham tu pada waktu yang bawah, pada harga rendah. Okay, bila stokastik dah berada di 50 dan ke atas, biasanya kaunter-kaunter ni kaunter-kaunter yang akan naik dengan laju lah. So maksudnya dia akan spike dalam 2-3 hari, lepas tu dia akan turun balik. Okay, sebab biasanya kalau yang dah lebih 80 stokastik, dia akan turun semula. Okay, sebab tu kalau kita nak simpan sesuatu kaunter, kita boleh juga fokus kepada stokastik. Bila kita tengok, kita contohlah kita dah banyak untung, dan kalau kita tengok stokastik dia dah start nak tunduk, so kita bolehlah keluar dulu walaupun kaunter tengah uptrend. Okay, sebab biasalah kaunter dia akan naik and then dia akan buat penurunan sedikit, buat TC sebelum dia sambung kenaikan balik. So kalau kita tak nak tunggu lama, nak keluar dulu, so lepas breakout TC baru masuk balik pun boleh. Okay, okay, so dah habis dah. Yang kuning ni adalah RSI. Okay, menunjukkan harga juga. So kalau dia ke atas, mendongak, bermaksud harga naik, dan di ke bawah bermaksud harga turun. Yang purple ni adalah line ADX. Okay, so ADX ni adalah line yang menunjukkan trend harga. Kalau dia berada 25 dan dalam keadaan dia mendongak ke atas, so maksudnya trend harga tu akan naik. Okay, tetapi kalau dia menunduk, bermaksud trend harga tu akan turun. Okay. Okay, so untuk apabila kita berada di dalam sesuatu kaunter, saya selalu pesan dekat dalam group support, kalau kita berada di dalam sesuatu kaunter, kita nak hold lama sesuatu kaunter tu, kita fokus kepada line hijau dan line merah. Okay, kita fokus kepada line hijau dan merah ni. Okay, so selagi jarak di antara line hijau dan line merah ni jauh, selagi tu kita boleh simpan. Okay, sebab apa saya sebab apa bila kita dah pegang sesuatu kaunter, kita tak perlulah nak tengok kepada MACD ataupun stokastik. Just kita boleh berpandukan hanya kepada line berwarna hijau dan merah. Okay, sebab apa? Sebab kadang-kadang dia berlaku divergence, di mana stokastik dengan RSI, terutama RSI dengan MACD, menunjukkan arah yang berlainan dengan kenaikan harga. Okay, so kalau kita tengok ada yang berlaku harga tinggi, tetapi MACD dengan RSI dia tak cun, tapi harga dia naik. Okay, sebab tu saya kata bila berada di dalam sesuatu kaunter, kita fokus kepada line yang berwarna hijau dan merah. Okay. Okay, so habis penerangan line. Saya nak tunjukkan sekejap Okay, saya nak tunjukkan okay.
Macam mana yang saya kata MACD yang cun. Okey. Tengok MACD yang cun. Okey, MACD yang cun nampak ni dia bersilang. Maksudnya biru dia cross up merah. Itu yang cun. Okey. Kita tak nak macam ni. Kita tak nak macam ni. Yang macam ni tak cun. Nampak biru dah menunduk ke bawah, merah dah cross up biru. Yang ni dah tak cun. Kalau dalam keadaan dah tunduk memang tak cun. Okey, kalau dia masih mendongak cun. Okey. So macam ni dia baru lagi cun. Okey, yang ni pun cun. Kita belajar MACD. Yang ini ini dia baru saja silang cun. Ini scan wolf. Scan wolf. Okey. Tengok ini stokastik. Ni yang saya kata stokastik yang mendongak. Inilah contoh dia. Cun. Okey. Dia pun belum lebih daripada 80. So banyak lagi untuk naik. Dia baru 58. Ini dah kurang cun sebab dia dah start bengkok. Okey. Yang ni cun. Nampak dia mendongak. Okey. Yang ni pun dia mendongak. Okey. Yang ni walaupun dia berpintal macam tu, tapi nampak yang biru tu dah orang kata dah ular ni dah terjelir lidah dia, tapi biru dia terjelir ke atas tak apa. Okey, jangan biru terjelir ke bawah. Itu tak nak. Okey, so ini cun ni stokastik cun. Okey, tengok. Yang ni pun cun. Ni tadi lupa. Okey. Kalau MACD okey, so MACD yang cun, MACD yang cun, MACD yang cun. Ni semua counter-counter yang cun ni, counter-counter tadi. Okey. Tengok yang tak cun lah. Jackson tengah tak cun. Okey, nampak ni yang tak cun. Nampak dia ke bawah. MACD line biru dia ke bawah, tak cun. Tengok stokastik. Stokastik pun sorry, ke doktor, bawah. Sorry doktor, ada yang tanya silang bawah kosong pun okey ya doktor? Boleh. Boleh. Tak kisah atas kosong ataupun bawah kosong pun cun. Cuma kalau ada beberapa counter, okey, contohlah awak ada kita ada 2 counter. Kita nak pilih satu. Okey, satu bersilang di atas paras kosong MACD dia, satu lagi MACD dia bersilang di bawah paras kosong. So kita nak pilih satu je. Jadi pilihlah yang bersilang di atas paras kosong. Okey, sebab yang bersilang di atas paras kosong tu yang lebih cun. Okey. Alright. Ada lagi soalan boleh tanya? Ni belum masuk, tapi ni belum masuk SOP lagi ni. Right. Okey, so MACD dengan stokastik bolehlah kot dah faham. Saya teruskan ke SOP beli ataupun pintu masuk untuk shopping. Ni yang best ni. Okey. So dalam ePiraf kita ada 6 pintu. Dulu kita ada 5 je. So ada, selepas saya dah habis kajian baru saya boleh perkenalkan satu lagi pintu yang memang orang suka ni, pintu sauk bawah. Okey. Right. So kita ada 6 pintu. Yang specialnya pintu-pintu ni ada yang waktu yang downtrend, ada waktu yang uptrend. Tapi dia sedang buat rehat. So kita boleh beli pada waktu bila. Okey. So dia ada 6 pintu. So kalau kita terlepas pintu silang, kita tunggu buy signal. Kita terlepas buy signal, kita tunggu TC. Terlepas TC, kita boleh tunggu CCM. Boleh cari CTH, boleh cari sauk bawah. So bila-bila masa je kita boleh masuk shopping dengan ePiraf, insyaAllah. Alright.
So teknik silang mudah saja. Okey, di mana kita melihat time frame 1 day. Okey. Dekat sini dia ada time frame. So kita mencari di time frame 1 day. Okey. Teknik dia kita cari silang. Hijau cross up merah. Kita nak cari yang hijau cross up merah di epiraf yang main ni. Okey. TF 1 day. Okey. Selepas market tutup selepas market tutup ataupun selepas pukul 4.30 petang kalau di bursa, ataupun 30 minit selepas sebelum 30 minit sebelum market tutup. Okey. So kita tengok ada silang. Kita tengok MACD dia cun, kita tengok stokastik dia cun, maka bismillah lah, boleh masuk. Okey. Ini teknik silang. Yang kedua adalah teknik buy signal. Okey. Buy signal adalah teknik di mana kita mencari perkataan buy di TF4 hours. Okey, TF4 hours kita mencari perkataan buy. Okey, dan pastikan MACD dan stokastik dia cun, so kita boleh beli. Okey, ini TC. Teknik TC ni apa? Okey, ada kata TC tu apa? TC adalah trigger candle. Okey. So actually TC kalau kita nak tahu, dia adalah candle yang pertama selepas silang uptrend. Maksudnya berlaku di fasa uptrend selepas silang hijau cross up merah. So carilah candle yang pertama tutup di bawah line hijau. Okey, case ni TC ni kita tunggu. Sebab apa Sebab apa ada saya perkenalkan teknik TC ni? Sebab kita kan suka masuk counter yang tengah terbang, kan? Jadi bila sekarang ni kita dah tengok counter tu tengah terbang, silang dah lepas, buy signal dah lepas, kita tengok wow, tengah terbang, tengah aktif, kita kan memang suka duduk di puncak. Okay, so dengan adanya epiraf, lepas ni jangan duduk kat puncak, kita tunggu dulu dia turun sekejap. Okay, so inilah TC. Maksudnya dia tengah panjat, dia turunlah sekejap, dia buat TC. Okay, so bila masa kita beli, bila kita tengok dia ada candle yang breakout TC. Breakout TC tu maksudnya breakout harga tertinggi TC. Okay, so maksudnya bila kita jumpa TC, kita tandakanlah harga tertinggi dan kita tandakan harga terendah. Okay, so kalau ada candle yang breakout resistant, so kita boleh beli. Confirmation breakout 30 minit sebelum market tutup. Okay, jangan beli awal-awal. Jangan tengok pukul 11 dia dah breakout kita pun beli. Salah. Sebab kemungkinan dia akan berlaku pada waktu petang dia turun. Jadi dia tutup tidak melebihi paras tertinggi TC. Okey, biasa orang tanya TC ni apa dia? Nak tanya, Okey, boleh? TC tu macam mana? TC tu macam mana? Okey, Nak tengok dekat candle mana yang dikatakan TC. TC ni adalah candle yang pertama daripada silang ni. Cari candle pertama yang tutup di bawah line hijau. Ni line hijau. So inilah candle pertama yang tutup di bawah line hijau. Kalau yang hijau ni dia bukan TC sebab dia tutup atas line hijau. Okey, tadi kan kita dah belajar candle. So candle yang berwarna merah bermaksud dia buka di atas, dia tutup di bawah. Harga tutup dia lebih rendah daripada harga buka. Okay, jadi bila dia tutup dekat bawah, dia tutup di bawah line hijau, inilah trigger candle. Okay. Body atau echo? Kalau kita kata tutup, maksudnya body. Kalau echo bukan tutup, echo lowest price dia.
Okey. Alright. Kalau yang hijau ni, okey, dia berlaku peningkatan harga. Okey, yang ini open, yang ini tutup. Jadi hijau ni bukan TC. Sebab hijau ni tutup dia di atas line hijau. Okey, jadi TC adalah candle pertama selepas silang yang tutup di bawah line hijau. Okey. Ada yang tanya juga, candle TC ni hijau ke merah? Okey. So biasanya kalau yang tutup di bawah line hijau, dia adalah candle yang berwarna merah. Okey. Dia tanya breakout tu doktor. Okey, breakout. Tunggu Break- close candle tu doktor tadi. Ya. Kalau breakout kena tunggu 30 minit selepas sebelum market tutup. Baru kita boleh pastikan dia dah breakout ataupun tidak. Yang keesokannya lah selepas TC tu kita tunggu satu Kalau kita candle. tengok ini, candle yang kedua ni, dia tutup tak melepasi harga tertinggi TC. Tengok dia tutup bawah. Jadi kita tak Breakout tu apa? breakout tu maksudnya dia tutup di atas line. Ni saya tandakan line putih ni. So atas harga tertinggi. Line putih ni adalah harga tertinggi TC. So breakout tu maksudnya dia tutup melepasi harga tertinggi TC ni. Okay, so kalau inilah candle yang dia dah breakout, dia dah break resistant TC. Okay, break paras tertinggi harga TC. Okay, Ada Maksudnya? yang tanya. maksudnya Candle kalau selepas TC. candle selepas TC yang tutup di atas paras tertinggi harga TC. Itu pada waktu tu confirmation dia kalau di bursa pada pukul 4.30 petang. Okay, so kalau ada candle yang breakout TC, MACD stochastic tune, kita boleh beli. Okay, boleh ke? Ada soalan lagi tak TC? Ada yang tanya pasal apa TF one day, katanya TC ni dalam TF one day ke doktor? Ya, betul. Actually ikut juga mana yang ni doktor. Dia macam ni. Kalau dia ikut jenis trader. Okay, so kalau kita swing trader, biasanya kita akan tengok di TF one day ataupun TF 4 hours. Okay, untuk kita memilih counter yang berpotensi untuk naik tu. Kalau kita scalpel, kita menggunakan TF 1 minutes. So SOP adalah sama. Maksudnya TC di 1 minutes pun sama. Breakout TC pun sama. Maksudnya semua SOP masuk di mana-mana untuk apa jenis trader pun sama. Dan di mana-mana time frame pun sama juga. Okay. So ada lagi doktor, kalau bursa 4.30 kita confirm, kalau global doktor 30 minit sebelum tutup. Sebab global dia ada dua Satu kalau waktu winter macam ni dia buka pukul 10.30 malam. So dia tutup pukul 5 Pukul 5 betul kan? 5. Pukul 5 pagi. Jadi confirmation dia pada pukul 4.30 pagi lah. Kalau waktu yang sama dia buka pukul 9.30 malam dan tutup pada pukul 4 pagi. Okey. Jadi yang pada waktu sama confirmation dia pada pukul 3.30 pagi lah. Okey. Okey. Ada lagi tak Nurul yang TC? Okey. Faham Okey, tak apa. Nanti kita ada rezeki kita tengok macam mana pembentukan TC itu secara real. Okey. Kita terus doktor dengan teknik seterusnya. Okey. Wah, market dah buka 10.30. Oi, sekejap. Alright. Okay, so teknik yang keempat adalah CCM. Okay, so CCM ataupun candle cucuk merah. Ini pun kena fahamkan betul-betul. Semua teknik kita yang CCM, TC tadi pun di TF 1 day, yang ni pun di TF 1 day juga. Okay, so CCM adalah
di fasa downtrend. Okay, so kita mencari CCM di fasa downtrend di mana line merah berada di atas line hijau. Okay, so kalau kita tengok ni fasa downtrend kan, D kan tadi. Okay, so kita tengok line hijau dia start bengkok ke atas dan kita nampak ada candle yang tembus yang tembus ataupun yang cucuk line merah. Dalam kes cucuk ni, so sama ada dia cucuk dengan body ataupun dia cucuk dengan tocet dia, itu pun dikira CCM. Dan candle dia boleh jadi berwarna hijau dan boleh jadi berwarna merah. Okay, sebab kita consider bila dia cucuk je line merah, itulah CCM dan kita perlu tandakan harga tertinggi CCM. Okay, sama dengan TC tadi, kita tandakan harga tertinggi dan kita beli apabila ada candle yang breakout CCM. Maksud breakout tadi, dia tutup di atas paras tertinggi harga CCM. Dan pada waktu ni MACD stokastik yang cun, kita boleh beli. Okey, itu teknik CCM. Clear Ada soalan tak? Tak ada, doktor. Tak ada. Alright. Clear? Oh, ada. Beli Beli waktu close ke? CCM. Sama. CCM pun sama. Confirmation untuk breakout adalah 30 minit sebelum market tutup. So sama jugalah macam TC tadi. Okay. Salam dok, kalau CCM ni untuk teknik swing ke ataupun BTST ke? Semua boleh. Okay. Untuk CCM, untuk BTST boleh, swing boleh, scalpel boleh. Okay, sebab biasanya kalau selepas CCM ni dia akan naik. Okay, yang lagi best teknik yang last kali ni. Boleh ke menjawab ke soalan tadi tuan yang bertanya? Okay. Okay, betul. Alright. Katanya beli next day lah ya. Betul. Next day candle yang sebelah Dia CCM biasanya esok macam ni kalau kita bekerja kan. So kita tengok kita tengok chart pada waktu malam selepas waktu kerja lah kan. So kita tengok dan kita jumpa CCM. Pada petang tu dia dah membentuk CCM dan petang tu dia dah breakout CCM. Okay, so kita tengok candle tu pada waktu malam, tengok dah ada candle yang breakout CCM. So esoknya kita boleh beli dah. Macam tu. Okay. Okay, so last teknik ni sauk bawah. Ni yang orang tunggu-tunggu ni. Okay, so sauk bawah ni memang kita nak beli daripada bawah. Candle baru tengah nak naik. Okay, so tapi kena hati-hati, kena follow ketat-ketat dia punya SOP. Okay, kejap. Saya punya bateri habis. Sekejap Okay, so kena pastikan untuk yang sauk bawah di epiraf main line hijau cross up purple, line hijau cross up line purple, di epiraf support 1 MACD baru bersilang, okay. Dia tengok kepada line yang saya buat ni contohnya yang ini belum ada lagi lah ni, yang ni belum wujud lagi candle 2 ni belum wujud lagi. Saya nak tunjukkan. Okay, sebenarnya pada waktu ni lah yang kita boleh beli. Okay, dan di support tu ini syarat penting. Support tu stokastik mendongak dan berada di paras kurang dari 30. Okay,
Yang ini MACD dalam keadaan mendongak. Paras dia kurang daripada 30. Okey. Jadi pastikan betul-betul syarat baru kita boleh masuk. Kalau kita masuk dah tinggi, itu dah bukan sauk bawah. Kalau yang ini sekarang ni dah jadi breakout CCM. Okey. Kalau kita beli daripada sauk bawah ni, memang kita akan dapat harga yang rendah. Alright. Ada soalan lain? Yang kelima tadi tu apa? CTH kan doktor kan? Yang kelima. Terlepas tadi. Terus betul-betul CTH tak ni lagi. Sorry. CTH. Jap. SB ni ada soalan tak? Ada. Alright. Semua faham SB Kalau Okey. masa pembelian tu SB tu dok, end of day juga ke? Macam mana? Kalau untuk sauk bawah tu, kita kena tengok end of day juga ke 4.5 ke Betul. atas? Betul. Confirmation memang kena kalau ni 30 minit sebelum market tutup. Sebab dia boleh jadi tiba-tiba je dia turun. Ni stokastik dengan MACD ni. Sebab tu confirmation memang pada pukul 4.30 petang di bursa. Okey, macam tadi kita ada counter apa yang Opcom ni Opcom apa? Jap, tengok jap. Asia. Kan? Bukan Asia jadi. Tu doktor ada satu counter. Counter apa yang tak jadi? Itu yang buka Iris ke tadi? Semalam. Semalam. Betul. Iris tak jadi semalam. Tapi Iris macam tak ada. Ni tak jadi. Ini tak jadi. Opcom. Betul. Ini tadi hijau dah cross up pada waktu market buka. Dalam pukul berapa yang tadi? Awal pagi misalnya. Pagi ke tengah hari. Hijau dah cross up. So dia orang perasan, dia orang tanya saya, so kata okey. So kita tengok dulu, tengok petang dia tak jadi sebab tu kena tunggu confirmation dia pada waktu 4.30 tu. Okey. Nak tanya, yang SB ni masa downtrend Betul, masa downtrend. Sebabnya downtrend. merah di atas line hijau. Betul? Kita nak sauk bawah. Jadi maksudnya line hijau cross up line purple. Kemudian tengok MACD MACD cun dan stokastik cun pada nilai MACD. MACD tak kisah, tapi dia baru silang. Stokastik bawah 30. Jadi tengok stokastik bawah 30. Jadi kalau atas 30 tak boleh, tak cun lah. Tak cun. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ni contoh 16 Disember. Okey, ini Asia. 16 Disember dia cross up sikit tapi MACD tak cun, stokastik pun tak cun, dia tak jadi. Okey, kalau kita tengok 20 ni pun dia dah hijau atas purple. Okey, tapi stokastik biru bawah. Stokastik tak cun. So yang hari ni baru nampak cun. MACD cun, stokastik pun cun. Okey. Hari ni. Okey. Last tadi terlepas ni CTH. So CTH adalah candle tengah hijau. Okey. So candle kita tengok dia di time frame 1 day. So candle tengah hijau, namanya hijau, jadi candle dia mesti warna hijau. Semua body dia, keseluruhan body dan shadow berada di line hijau dan merah. Dia tak boleh menembusi line merah ataupun menembusi line hijau. Okey, pastikan semua berada di line hijau dan merah.
Dan pada confirmation kita tengok DTF 1 week, pastikan counter uptrend, MACD dan stokastik untuk 1 week cun. Dan kita boleh beli apabila line hijau cross up purple. So confirmation ini adalah CTH. Okay, so CTH ni actually adalah candle yang sedang rehat. Okay, so dia dah mendaki dan dia berhenti rehat kat sini sebelum dia naik balik. Okay, so itu CTH. CTH berada di fasa uptrend, tetapi dia sedang buat penurunan. Okay, so confirmation dia lain sikit CTH ni, sebab confirmation dia CTH kita tengok di MACD dia di TF 1 week. MACD stokastik TF 1 week dan TF 1 week dia cun. Maksudnya TF 1 week dia kena fasa uptrend. Baru confirm ini adalah CTH. Okay, alright. Nurul, ada yang tanya counter apa Confirmation counter Marvel MRVL candle 20/12 confirm CTH ke? Marvel MRVL confirmation untuk CTH lain sikit lah ni. Confirmation lain Marvel. Pada 20/12 doktor, adakah itu 20? CTH? Yes, betul. Wah, Wow. Tapi kena tengok dulu tengok dulu. time 1 week. Bagus ni dapat contoh. Okay. Lama kita mencari CTH. So TF 1 week kita tengok dia di fasa uptrend. MACD dia cun tak? Mana MACD dia ni? Okay, so MACD dia cun dalam keadaan mendongak. Cuma stokastik dia tak cun. Stokastik dia menunduk. Stokastik dia menunduk, tak cun. Okay, okay, bila masa kalau kita let's say kita kata kalau ini kita nampak dia CTH tadi confirmation dekat 1 week memang tak lepas lah sebab MACD dia punya stokastik dia tunduk. Okay, so kalau kita nak masuk counter ni, bila masa yang kita boleh masuk? Ada dua cara kita boleh masuk, ataupun dua pintu kita boleh masuk, dan kita jumpa mana-mana yang pintu yang awal tu yang kita masuk. Contoh satu, kita tengok ini ada TC. Nampak ini candle yang warna merah ni TC. So kita boleh masuk kalau ada candle yang breakout harga tertinggi TC ni. Okay, itu yang pertama. Kalau ada candle yang breakout MACD stokastik cun, kita boleh masuk. Ataupun pintu yang kedua, kita boleh masuk apabila line hijau cross up purple. Okay, so bila line hijau cross up purple, MACD stokastik cun, kita boleh masuk. Okay, so ini teknik SB. Teknik SB dia ada teknik SB tadi dia ada dua. Sama ada kita sauk bawah tu di fasa downtrend ataupun kita sauk bawah di fasa uptrend. Kalau fasa uptrend akan berlaku yang macam ni lah. Maksudnya bila hijau yang ni dia di fasa uptrend sebab line merah dia di bawah. Tetapi bila line hijau start cross up purple, maksudnya harga akan start naik dekat situ. Okay, so sama ada kita masuk melalui ball TC ataupun breakout TC ataupun SB dekat line hijau cross up purple, dan pastikan MACD stokastik yang cun. Okay, right. So habis dah teknik beli. Okay, kita nak ke jual. Boleh sikit je lagi, satu je lagi. Jual senang je sebab jual ni kita tak perlukan confirmation untuk di MACD dan stokastik untuk jual. Jual kita hanya melihat di EP Rough yang main tu.
So dia ada 6 pintu untuk keluar. Okey, so mana-mana pintu yang kita nak jadikan dia pintu keluar kita boleh gunakan. Kalau macam saya, pintu keluar yang saya suka adalah line hijau mula tunduk ataupun line purple cross up line hijau. Ini pintu yang baru. Okey. So kita tengok satu persatu. Ya, yang pertama teknik silang. Okey, so kita keluar bila kita nampak merah dah cross up hijau. So ini bermulalah traffic light merah, fasa downtrend. So dekat sini bila contoh untuk bursa malam kita tengok dia dah silang, so esok pagi kita dah boleh jual kaunter kita tu kalau kita pilih untuk keluar menggunakan teknik silang. Okey. Kedua, kalau kita pilih untuk keluar menggunakan teknik TC, so kita jumpa TC, kita kena tandakan harga terendah. Okey. Dan kita keluar bila ada candle yang breakout harga terendah TC. Kalau ikutnya yang ni lah. Okey, candle yang ni dia breakout harga terendah TC, so kita dah boleh keluar. Ini semua kita tengok di TF 1 day. Okey. Line hijau mula tunduk. Okey, so bila kita tengok line hijau dah start tunduk, okey, so esoknya kita dah boleh jual keluar daripada kaunter tersebut. Okey. Yang keempat, jika kita jumpa ada candle yang tutup bawah line merah. Tutup bawah merah. Maksudnya ini candle ni dia tutup di bawah line merah. Okey, dia di fasa uptrend tetapi dia tutup di bawah line merah. So ini adalah petanda untuk kita keluar. Okey. Yang kelima adalah bila sell signal keluar. Biasanya sell signal keluar ni adalah talian hayat yang terakhir. Sebab selepas sell signal keluar biasa counter akan turun dan turun. Okey. Yang keenam, yang ini apabila line purple cross up hijau berlaku, line purple cross up hijau, so ini pun dah petanda untuk kita keluar. Okey. Kalau dia di fasa uptrend, maksudnya ini untuk kita untuk kita dapatkan profit yang lebih. So sama ada kita pilih line hijau mula tunduk ataupun line purple cross up hijau. Okay. Alright. So Nurul, habis dah teknik beli dan jual. So ada soalan tak? Ada soalan ke? Alright. Doktor, refer counter go semalam dikira CCM hari ini bawah CCM lah kan? Esok cun untuk buy. Go. Kalau counter go. Okay, kita tengok betul ke CCM dah breakout CCM? Go counter pagi tadi. Petang tadi. Yeah. Okay. Okay. Besarkan sedikit. Sekejap Mari kita tengok CCM Okay, so kalau kita tengok counter go, okay, memang yang ini kalau kita tengok dia di fasa downtrend, okay, di fasa downtrend, okay, dan kita tengok line hijau dia start nak bengkok ke atas, okay, so kita nampak ada candle yang tembus line hijau line merah. So yang candle yang hari ni dia memang dah breakout CCM. Okay, so ni CCM, dia dah breakout CCM. So memang the next day kita boleh beli ataupun tadi petang tadi boleh beli. Okay, sekejap, sebab kita dah tengok yang ni saya dah tengok dah. Okay, MACD stokastik dia cun. Okay. Alright, Okay. itu contoh CCM. Doktor, tamat yang tentang tu, kita akan terus. CCM dia candle yang mana? Oh, doktor tunjuklah ke doktor kejap. Merah tadi. Yang merah. Which one tu? Doktor tunjuk tu, nampak? Yang cucuk. Okay. Alright. Okay, doktor. Ada apa-apa lagi? Pastikan masuk SOP 1 dan 2 cun lah ya. Okay. Ada apa-apa lagi pertanyaan? Nak yang newbie? Oh, bukan 18 tu kata dia.
Bukan. Okay. Ada pertanyaan lagi? Sebab KK nak teruskan tentang trading view sekejap. Kita nak ajar macam mana nak daftar. Siapa yang tak ada TV lagi, trading view. Okey, tengok dan selepas tu baru follow apa yang KK akan hajar. First kita akan buat trading view. Selepas tu KK akan ajar cara daftar Weibo di mana kita akan buat paper trade, duit tipu-tipu, okay? Tetapi semuanya live data, right? And then ketiga, cara kita nak daftar MIDF. Tetapi KK nak minta beri perhatian dengan apa yang KK bagi tahu ni, just nanti kemudian baru daftar, boleh? Okay, nak yang baru. Baik, Nurul, Doktor? kita tak ni filter tadi, lupa nak sentuh. Doktor nak sentuh filter tak dulu? Sentuh satu lah sekejap, tunjukkan. Jom. Filter mana nak pakai? Pro 2 lah. Okey. Doktor beritahu dekat dia orang buka. Okay, trading so view. sekarang ni saya terlupa. Saya nak ajar cara macam mana kita nak filter. First kita setting ePiraf Pro 2. Saya tunjukkan cara setting ePiraf Pro 2. Nanti yang lain tu boleh buat lah menggunakan slide yang saya dah share. Okay, so saya tunjukkan satu Pro 2. Lepas tu saya akan tunjukkan daripada macam mana daripada counter tu selepas kita dah filter, and then kita nak bawa dia ke chart, and then kita tengok, kita nak pilih mana yang berpotensi. Okay, so kita saya share sekejap. Okey, yang ni fokus. Minta yang anak yang newbie fokus macam mana doktor ajar cara buat filter. Okey. Okay. Dan cara doktor. Sekejap saya tukar dulu sebab biasanya kalau newbie biasa dia orang punya paparan berwarna putih macam ni kan. Kebanyakannya warna putih. Yang dia senang je nak tukar dia. Pergi dekat sini yang ada menu ni, ada line, 3 line ni, klik sini. So dark color theme kita ambil yang ni, dia jadi gelap lah. Okay, so kalau putih di sini lah on off je. Okay. Okay, so sekarang ni ni syariah counter pun lah tak ajar lah. Okey, macam mana nak dapatkan syariah counter ni? Dia kita type je dekat Google syariah indicator trading view. Okey. Lepas tu kita klik trading view syariah indicator. Yang ni rasa ada dalam nota. Lepas tu macam saya, sebab saya dah ada, so dia suruh saya remove lah. Kalau yang belum ada, dekat sini dia suruh add to Chrome. So klik lah button add to Chrome. So nanti dekat sini bila dia dah ada ni, kita boleh on off kan dia. Okay, so kalau kita off, nampak kalau kita off, kita nampak adanya counter yang non syariah. Kalau yang counter yang tak ada bulan bintang, itu maksudnya yang non syariah. Okey, kalau yang ada bintang dan bulan ni syariah. Tapi kalau kita on kan dia akan listkan semua counter yang syariah. Okey, jadi jangan peliklah kalau kita tengok berdasarkan ePiraf sawuk bawah ni, contoh dia ada 5 counter yang match, tapi bila kita kira ni ada 4 je, mana satu lagi? Okey, so satu lagi tu tak ada sebabnya dia non syariah, sebab kita dah on kan indikator syariah. Okey, clear Okey, so cara untuk kita setting, kalau ePiraf dia ada 6 dia ada premium, pro 2. Okey, so kita nak setting macam mana? So kita pergi dekat filter, klik filter ni, reset all. Okey, so dia akan kosong ni, paparan dia semua berwarna putih. Okey, lepas tu buka e-learning, pergi dekat e-learning platform ePiraf tu, carilah macam nak setting Pro 2, so carilah filter ePiraf Pro 2. Okey, so Nurul akan bacakan apa setting dia. Saya akan buat dekat sini. Okey, Nurul bacakan Nurul.
Okay, symbol type, common stock. Okey, symbol type nampak dekat sini ada symbol type. Sekiranya kita tak jumpa perkataan tu, kita boleh search dekat sini. Kita search symbol type tu dia dah keluar ni symbol type. So pergi dekat any ni, klik tepi dia, kita akan ambil common stock, depository receipt dengan ETF kan, 3 kan? Nurul. 2 saja. Dua. Okey. So yang ni kita klik. So bila kita dah setting, maksudnya kita dah buat perubahan dekat item tu, elements yang ni, symbol type ni, so dia akan berwarna biru. Okey, ni dah menunjukkan kita dah buat setting lah. Okey, lagi Nurul, apa lagi dia punya tu? Average volume 10 day. Okay, so kita type average. Okay, dia keluar average, banyak average ni, tapi kita ambil average volume 10 days 500k kan. So Betul. kita tak boleh type dekat sini sebab nanti dia akan berlaku tak jadi nanti. So untuk mengelakkan benda tu, kita drag, kita klik, guna mouse, kita klik and drag sehingga 500k. Okay. Seterusnya, relative strength index 7. 30. Relative strength index 7 Above. Okey, ini kita nampak dia below, tapi setting dia perlukan above. So kita letak above, pilih above 30 kan. Betul. So above 30. Okey, lagi. Volume 500k. Okey, volume 500k sama juga kan. Kita klik and drag dekat button biru ni. Okey, alright. Volatility 20. Macam ni je dia. Ni volatility. VOL. Ada dah. Volatility Below 20. 20.